Assalamualaikum dan salam sejahtera, para pendengar yang budiman. Hari ini kita akan menyelami sebuah karya agung sastra Cina yang ditulis pada tahun 1940-an. Nodel ini berjudul, atau dalam bahasa Melayu, Riwayat Sungai Hulan. Karya ini ditulis oleh seorang penulis wanita yang luar biasa, Siek Hong. Beliau meninggal dunia pada usia yang sangat muda, hanya 31 tahun, tetapi meninggalkan warisan sastra yang mendalam dan menyentuh hati. Nodel ini bukan sekadar cerita. Ia adalah potret kehidupan masyarakat di sebuah bandar kecil di timur laut China, di wilayah Heilongjiang, pada awal abad ke-20. Melalui mata seorang kanak-kanak perempuan yang cerdik dan sensitif, Siek Hong melukiskan dunia yang penuh dengan kontras antara keindahan alam yang tenang dan kebodohan manusia yang kejam, antara kesederhanaan dan penderitaan. Sering dianggap sebagai nodel autobiografi. Siek Hong sendiri dilahirkan di Hulan, sebuah bandar di Heilongjiang, pada tahun 1911. Beliau mengalami zaman kanak-kanak yang sukar, dengan ibu bapa yang tidak menyayanginya, dan seorang datuk yang menjadi satu-satunya sumber kasih sayang. Dalam nodel, watak datuk adalah tokoh yang paling penting. Datuklah yang mengajar si pencerita membaca, menulis, dan mencintai alam. Datuk juga yang melindunginya daripada kebencian dan kebodohan dunia luar. Hubungan antara datuk dan cucu ini adalah nadi emosi nodel, satu-satunya sinar cahaya dalam dunia yang gelap dan dingin. Nodel ini bermula dengan gambaran bandar Hulan pada musim sejuk. Salji turun lebat, sungai Hulan membeku, dan udara sangat sejuk sehingga hidung dan telinga orang boleh beku. Siek Hong menggunakan deskripsi alam yang begitu hidup untuk membayangkan perasaan terasing dan beku yang menyelubungi penduduk bandar. Mereka hidup dalam kitaran yang sama setiap hari. Mereka bekerja keras, tetapi hidup dalam kemiskinan yang melampau. Mereka percaya pada takhayul dan adat resam yang tidak masuk akal, yang sering membawa kepada penderitaan yang tidak perlu. Salah satu bahagian yang paling terkenal dalam nodel ini adalah mengenai seorang gadis muda yang dipanggil anak perempuan dari keluarga tua. Gadis itu dikahwinkan dengan seorang lelaki yang lebih tua, dan dia didera oleh ibu mertuanya. Ibu mertua itu percaya bahawa dengan memukul dan menyeksa gadis itu, roh jahat akan keluar dari badannya. Akhirnya, gadis itu mati dalam kesakitan. Masyarakat di sekeliling tidak melakukan apa-apa untuk menolong. Mereka hanya menonton, atau bahkan menyertai penyeksaan itu. Ini adalah contoh yang amat menyedihkan tentang bagaimana takhayul dan kejahilan boleh membunuh. Selain itu, ada juga kisah seorang lelaki miskin yang cuba membina kencik angin untuk mengisar tepung. Dia bermimpi untuk menjadi kaya, tetapi dia tidak mempunyai pengetahuan teknikal. Kencik angin itu hanya berputar dengan bunyi yang kuat, tetapi tidak menghasilkan apa-apa yang berguna. Lelaki itu akhirnya mati dalam kemiskinan, dan rumahnya yang usang menjadi tempat tinggal ular dan tikus. Kisah ini mencerminkan tema kegagalan dan kesia-siaan dalam kehidupan yang dikongkong oleh kemiskinan dan kekurangan pendidikan. Siek Hong juga menulis tentang seorang tukang gunting yang miskin, tetapi baik hati. Dia tinggal bersama isterinya yang lumpuh. Mereka hidup dalam kemelaratan, tetapi saling menyayangi. Suatu hari, isterinya meninggal dunia. Tukang gunting itu menangis sepanjang malam, dan keesokan harinya, dia menggantung mayat isterinya di atas katil kerana tidak mampu membeli keranda. Kemudian, dia juga mati akibat kesedihan. Masyarakat hanya bergosip tentang kejadian aneh itu, tanpa sebarang simpati yang mendalam. Semua watak dalam adalah orang biasa yang hidup di pinggir masyarakat. Mereka tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai wang, dan tidak mempunyai harapan. Siek Hong tidak menulis tentang pahlawan atau orang besar. Dia menulis tentang orang yang dilupakan, orang yang menderita dalam diam. Ini yang menjadikan nodel ini begitu kuat dan menyentuh hati. Ia adalah kritikan sosial yang halus tetapi tajam terhadap sistem patriarki, feudalisme, dan takhayul yang menindas wanita dan golongan lemah. Satu lagi aspek penting dalam nodel ini adalah gaya penulisan Siek Hong. Beliau menulis dengan bahasa yang sederhana tetapi puitis. Ayat-ayatnya pendek dan langsung, tetapi penuh dengan metafora dan imejan yang indah. Beliau sering menggunakan teknik aliran kesedaran, melompat dari satu peristiwa ke peristiwa lain tanpa urutan linear. Ini mencerminkan cara ingatan bekerja, seperti seorang yang mengimbau kembali masa lalunya. Ini juga yang memberikan nodel itu rasa seperti mimpi atau kenangan yang samar. Bukan hanya sebuah nodel tentang tempat tertentu. Ia adalah tentang sifat manusia yang universal. Kita semua boleh melihat diri kita dalam watak-watak yang bodoh, takut, tetapi juga kadang-kadang baik hati. Siek Hong tidak menghakimi watak-wataknya. Dia hanya melukiskan mereka sebagaimana adanya, dengan segala kelemahan dan kekuatan. Beliau tidak marah, tetapi sedih.
Sedih kerana manusia tidak perlu hidup seperti itu, tetapi mereka melakukannya kerana kejahilan dan ketidakberdayaan. Sekarang, mari kita bincangkan struktur nodel ini. Tidak mempunyai plot yang ketat seperti nodel barat. Ia lebih seperti koleksi kenangan, esei, dan cerita pendek yang diikat bersama oleh tempat dan narator. Bab pertama dan kedua adalah gambaran tentang Bandar Hulan dan penduduknya. Bab ketiga dan keempat lebih fokus pada kehidupan di rumah datuk dan taman di belakang rumah. Bab kelima, keenam, dan ketujuh menceritakan kisah-kisah tragis seperti yang disebut tadi, iaitu gadis muda yang disiksa, lelaki kencing angin, dan tukang gunting. Taman di belakang rumah datuk adalah simbol penting dalam nodel. Ia adalah tempat di mana pencerita merasa bebas dan bahagia. Di sana, dia bermain dengan rama-rama, lebah, dan semua jenis serangga. Dia memanjat pokok, memetik bunga, dan bercakap dengan datuknya tentang segala-galanya. Taman itu adalah dunia di luar kemiskinan dan kebodohan. Tetapi pada masa yang sama, taman itu juga terbatas. Pencerita tidak boleh meninggalkan taman itu untuk selama-lamanya. Suatu hari, dia akan membesar dan menghadapi kenyataan yang pahit. Sek Hong menggunakan musim sebagai lambang perubahan dalam kehidupan. Musim panas adalah masa kegembiraan dan pertumbuhan, manakala musim sejuk adalah masa kematian dan kesepian. Dalam nodel, kematian berlaku paling banyak pada musim sejuk, apabila salji tebal menutupi tanah dan sungai membeku. Kehidupan manusia seolah-olah sama dinginnya dengan salji. Seo Hong tidak cuba untuk membuat kesimpulan moral yang mudah. Dia hanya berkata, inilah kehidupan, inilah penderitaan, dan kita semua akan mati akhirnya. Peranan wanita dalam nodel ini adalah satu tema yang sangat penting. Sek Hong sendiri adalah seorang feminis awal di China. Beliau menulis tentang nasib wanita yang malang, dari ibu bapa yang kejam, kepada ibu mertua yang zalim, kepada gadis-gadis yang dijual beli seperti barang. Dalam, wanita tidak mempunyai suara. Mereka adalah mangsa masyarakat patriarki yang tidak memberi mereka sebarang kuasa. Pencerita itu sendiri, seorang kanak-kanak perempuan, adalah satu-satunya wanita yang mempunyai sedikit kebebasan, tetapi itu hanya kerana datuknya melindunginya. Satu lagi watak wanita yang menarik dalam nodel adalah jiran yang bernama Big Gill. Dia juga seorang mangsa. Suaminya kejam, dan dia sering dipukul. Tetapi dia tidak berani melawan atau meninggalkan rumah itu. Masyarakat menganggap bahawa pukulan adalah biasa. Tidak ada sesiapa yang campur tangan. Sek Hong menunjukkan dengan jelas bagaimana keganasan rumah tangga adalah sesuatu yang normal dalam masyarakat itu. Ia adalah satu lagi aspek gelap kehidupan di Hulan. Selain daripada kritikan sosial, nodel ini juga merupakan satu penghormatan kepada alam. Sek Hong menyukai alam dan menggambarkannya dengan sangat indah. Walaupun kehidupan di Hulan adalah suram, alam sentiasa ada, tidak berubah. Matahari terbit dan terbenam setiap hari. Bunga mekar dan layu. Salji turun dan mencair. Alam adalah satu-satunya benda yang kekal, tidak terjejas oleh kebodohan manusia. Ini memberikan nodel itu satu dimensi falsafah. Sering dibandingkan dengan karya-karya penulis Cina yang lain, seperti Lu Hon. Lu Hon juga menulis tentang kejahilan dan kemunduran masyarakat Cina. Tetapi Lu Hon lebih marah dan sinis, manakala Sek Hong lebih empati dan puitis. Beliau tidak menulis dengan kebencian, tetapi dengan kesedihan yang mendalam. Beliau seolah-olah berkata, lihatlah, betapa menyedihkannya manusia. Tidakkah kita boleh berubah? Bagi pembaca moden, nodel ini mungkin terasa perlahan dan deskriptif. Tidak ada aksi yang mendebarkan atau misteri yang menggugah. Tetapi jika kita membaca dengan hati yang terbuka, kita akan mendapati bahawa setiap rincian kecil, setiap watak, dan setiap peristiwa mempunyai makna yang mendalam. Xiao Hong tidak menulis untuk menghibur. Dia menulis untuk mencatatkan sejarah, untuk memberi suara kepada mereka yang tidak bersuara, dan untuk mengingatkan kita bahawa kehidupan adalah berharga, walaupun ia penuh dengan penderitaan. Kehidupan Xiao Hong sendiri sangat tragis dan pendik. Beliau melarikan diri dari keluarga yang kejam, menjalani kehidupan yang sukar sebagai penulis di Shanghai, dan akhirnya mati di pinggir bandar Hong Kong semasa Perang Dunia Kedua, dalam kemiskinan dan kesunyian. Tetapi semangatnya terus hidup dalam tulisannya. Adalah karya yang paling pribadi dan paling penting baginya. Ia adalah cara dia untuk kembali ke masa kecilnya, ke satu-satunya masa ketika dia merasa sedikit gembira. Di penghujung nodel, pencerita berkata bahawa datuknya telah meninggal dunia, dan kebun sayur itu sudah tidak ada lagi. Segala-galanya telah berubah. Masa kecil telah hilang selama-lamanya. Tetapi kenangan itu kekal. Bagi pembaca Melayu, mungkin terasa jauh dari pengalaman kita.
Namun, tema-tema asal seperti kemiskinan, kehilangan, kasih sayang, dan ketidakadilan adalah universal. Kita boleh belajar banyak daripada nodel ini tentang cara kita memperlakukan satu sama lain, tentang bahaya kejahilan, dan tentang kekuatan ingatan dan sastra. Saya sangat mengesyorkan nodel ini kepada sesiapa yang ingin memahami sastra Cina yang sebenar, bukan cerita-cerita popular yang glamor, tetapi kisah-kisah yang datang dari hati rakyat biasa. Sebelum kita mengakhiri pembongkaran ini, mari kita lihat beberapa petikan terkenal dari nodel ini. Siek Hong menulis, hidup di Bandar Hulan adalah seperti air yang mengalir perlahan. Tidak ada yang baru. Tidak ada yang berubah. Orang dilahirkan, bekerja, menderita, dan mati. Itu sahaja. Petikan ini menunjukkan pandangan beliau tentang kehidupan yang monoton dan sia-sia. Namun, di sebalik pesimisme itu, ada juga rasa penghargaan terhadap keindahan hal-hal kecil. Beliau menulis tentang bagaimana dia memerhatikan semut membawa makanan, atau bagaimana dia mendengar bunyi jangkrik pada waktu malam. Perkara-perkara ini membawa kegembiraan yang tulen. Nodel ini juga penuh dengan ironi. Contohnya, ibu bapa pencerita tidak peduli dengannya, tetapi mereka sangat berhati-hati dengan adat resam. Mereka memanggil bomoh untuk mengusir roh jahat, tetapi tidak pernah memikirkan untuk memanggil doktor untuk merawat orang sakit. Masyarakat lebih percaya pada takhayul daripada pada sains atau kemanusiaan. Ini adalah kritikan yang amat tajam terhadap kepercayaan buta yang menyebabkan lebih banyak kemudaratan daripada kebaikan. Apabila kita membaca, kita seolah-olah melangkah ke dalam dunia yang berbeza. Bau tanah, bunyi angin, dan rasa sejuk musim sejuk dapat dirasakan melalui kata-kata Si Hong. Beliau mempunyai kebolehan untuk membuat pembaca benar-benar hadir di tempat itu. Ini adalah tanda penulis yang hebat. Beliau tidak hanya memberitahu kita tentang sesuatu, tetapi menjadikan kita mengalaminya sendiri. Sekarang, saya ingin bercakap tentang bagaimana nodel ini diterima pada zamannya. Apabila pertama kali diterbitkan dalam bentuk bersiri pada tahun 1940, ia tidak mendapat perhatian yang meluas kerana Perang Cina-Jepun sedang berkecamuk. Selepas perang, nodel ini mula mendapat pengiktirafan. Pada tahun 1980-an, ia dianggap sebagai salah satu daripada 10 nodel Cina terbaik abad ke-20. Kini ia diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, termasuk Inggeris, Perancis, Jepun, dan Korea. Ia adalah klasik yang diiktiraf di seluruh dunia. Apa yang membuatkan kekal relevan sehingga hari ini? Saya fikir kerana ia bercakap tentang kebenaran asas manusia. Kita mungkin tidak lagi hidup dalam masyarakat feudal yang sama, tetapi masih ada kemiskinan, ketidakadilan, dan takhayul dalam bentuk moden. Karya Si Hong mengingatkan kita untuk tidak lupa kepada mereka yang tertindas, dan untuk sentiasa mempersoalkan adat resam yang tidak berperi kemanusiaan. Selain itu, gaya penulisan yang unik Si Hong terus mempengaruhi penulis-penulis kemudian. Beliau adalah salah seorang pelopor aliran kesedaran dalam sastra Cina. Ramai penulis moden, seperti Mo Yan dan Yu Hua, mengakui terhutang budi kepada Si Hong. Beliau membuka jalan untuk penulisan yang lebih bebas dan eksperimental. Bagi mereka yang ingin mendalami nodel ini, saya cadangkan membaca terjemahan bahasa Inggeris oleh Howard Goldblatt, yang sangat setia dan puitis. Tetapi jika anda boleh membaca dalam bahasa Cina asal, ia lebih baik kerana keindahan bahasa Si Hong sukar diterjemahkan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, inti cerita dan emosi dapat dirasai melalui apa jua bahasa. Dalam pembongkaran ini, saya tidak dapat menceritakan semua butiran kecil nodel ini, kerana ia terlalu kaya. Setiap bab, setiap halaman mempunyai sesuatu yang berharga. Saya hanya dapat menyelahkan tema-tema utama dan watak-watak penting. Tetapi saya berharap bahawa apa yang telah saya sampaikan sudah cukup untuk memberi anda gambaran tentang keindahan dan kedalaman. Sekarang, mari kita renungkan beberapa soalan yang ditimbulkan oleh nodel ini. Apakah erti kebahagiaan dalam kesusahan? Bolehkah kita melarikan diri dari takdir kita? Mengapa manusia sering kejam terhadap sesama mereka? Dan apakah yang ditinggalkan oleh kita apabila kita mati? Si Hong tidak memberikan jawapan yang mudah. Dia hanya mengajak kita untuk berfikir. Dan mungkin skim yang terbaik yang boleh diberikan oleh sebuah nodel. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi mendengar pembongkaran ini. Jika anda berminat, saya cadangkan anda membaca keseluruhan nodel. Ia tidak panjang, hanya kira-kira 100 halaman dalam edisi kecil. Tetapi ia adalah pengalaman yang tidak akan anda lupakan. Si Hong telah memberikan kita hadiah yang berharga, pandangan ke dalam jiwa manusia yang rapuh dan indah. Semoga perkongsian ini memberi manfaat dan inspirasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen jika anda ada pendapat atau soalan.
Saya akan kembali dengan pembongkaran buku-buku klasik lain pada masa akan datang. Sekian, wassalam.